mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi. Hadirin dipohon untuk terus berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Kain batik, kain sutera, buatan cantik tidak terkira. Pada hari yang indah ini kita bersua dengan Bismillahirrahmanirrahim pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Akbar bin Haji Samun, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang Berhormat Yang Amat Arif Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Dr. Haji Yasardin, Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Amat Arif Tuan Alfian Yasri bin Kuchit, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Republik Singapura. Yang Arif Tuan Datuk-Datuk Hakim-Hakim Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang Amat Arif Datuk Seri Datuk-Datuk Tuan-Tuan Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Mahkamah Syariah Negeri. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam dewan yang serba indah ini sempena Majlis Perasmian Penutup Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara tahun 2020. Untuk makluman hadirin sekalian, Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020 ini telah berjaya menghimpunkan lebih 500 orang pegawai syariah seluruh Malaysia yang bersidang di dua lokasi, iaitu Movenpick Hotel and Convention Centre KLIA dan Pullman Hotel Kuala Lumpur. Persidangan kali ini juga turut disertai secara maya oleh 3 buah negara Nusantara, iaitu negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia dan juga Republik Singapura. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Muhammad Ehsan bin Muhammad Daud,
Pegawai Penyelidik Ketua Hakim Syari'i JKSN Negeri Sembilan untuk memimpin bacaan doa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atihi wa hadana li ibadatihi wa khassana bi risalati habibihi wa rasulihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ism wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan kudratmu. Kerana dengan izinmu, kami telah berhimpun selama 3 hari di Movenpick Hotel Convention Center KLIA, Sepang dan Pullman Kuala Lumpur Bangsa Hotel. Dalam persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara tahun 2020 yang akan dirasmikan penutupnya oleh hamba-Mu yang dikasihi, yang berhormat Senata Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Kami memohon agar berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis ini. Kurniakanlah ukhuwah dan jalinan kerjasama yang baik serta erat antara kami dalam menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan kehakiman dan perundangan syariah senusantara kami. Semoga apa yang telah kami hajati sebagaimana objektif persidangan mencapai matlamat yang telah ditetapkan serta dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara kami. Allahumma ya zal jalali wal ikram, restuilah perancangan, perbahasan serta pertimbangan seluruh ahli persidangan pada hari ini. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang benar dalam perjuangan memartabatkan agama, bangsa dan negara. Hindarkanlah kami sekalian dari segala malapetaka dan sifat-sifat keji yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah kami kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan dasar-dasar perundangan negara yang selari dengan syariat-Mu bagi mencapai kecemerlangan dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, peliharakanlah serta lindungilah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'id Billah yang sedang menerima rawatan. Allahumma ya zal jalali wal ikram, kurniakanlah kesembuhan kepada baginda agar dapat kembali menerajui kepimpinan negara ke arah yang diredai oleh-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, peliharalah serta lindungilah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Lanjutkanlah usia baginda dalam keadaan sihat dan afiat, kuat iman dan teguh pegangan, serta dilimpahi rahmat dan keberkatan yang berkekalan. Keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan ya Allah kepada ke bawah duli-duli yang maha mulia raja-raja dan pemaisuri-pemaisuri baginda serta yang amat mulia paduka-paduka anaknya, kerabat-kerabat diraja, para pemimpin dan sekalian rakyat jelata. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah, Engkau kurniakanlah keselamatan, inayah, taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin dan seluruh rakyat negara kami yang tercinta ini.
Kuatkanlah semangat dan keazaman mereka dalam usaha memartabatkan agama, bangsa dan negara agar sentiasa disanjung tinggi dan disegani serta mendapat keredaan dan keampunan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Ihsan bin Muhammad Daud atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mohtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berbahagia Datuk Haji Akbar bin Haji Samun, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang berhormat Yang Amat Arif Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Dr. Haji Yasardin, Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Ma'arif Tuan Alfian Yasrif bin Kuchit, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Republik Singapura. Yang Arif Tuan Datuk-Datuk Hakim Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang Ma'arif Datuk-Datuk Tuan-Tuan Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Mahkamah Syariah Negeri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan inayahnya kita bersua lagi di dalam majlis penutup persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara 2020 PKPSN 2020. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, atas kelapangan bagi menyempurnakan majlis penutup pada tengah hari ini. Secara peribadi, persidangan ini sangat istimewa dan memberikan makna yang amat besar kerana ia bukan hanya dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, namun kehadiran Yang Berhormat Senator Menteri sebanyak 2 kali, iaitu ketika majlis perasmian dan sekarang majlis penutup, memberikan motivasi yang cukup tinggi kepada kami di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri, Mahkamah Syariah Negeri untuk meneruskan usaha-usaha bagi memartabatkan institusi kehakiman syariah di negara yang dicintai ini. Yang Berhormat Menteri Yang Amat Arif, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sepanjang 3 hari persidangan ini, saya sendiri dan para peserta yang keseluruhannya berjumlah 540 orang berasa amat bertuah kerana menerima pelbagai curahan dan pencerahan ilmu
daripada tokoh Islam terkemuka di peringkat antarabangsa, iaitu Syekh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradaghi dari Qatar, yang merupakan Setiausaha Agung Kesatuan Ulama Dunia. Begitu juga pelbagai perkongsian dibentangkan menerusi kertas kerja yang disampaikan oleh ketua-ketua hakim syar'i dari negara Nusantara, iaitu Brunei Darussalam, Republik Indonesia dan Republik Singapura. Malah kita juga beruntung kerana menerima mutiara-mutiara ilmu daripada Sahibus Samaha, Mufti Wilayah Persekutuan dan Timbalan Mufti Negeri Selangor Darul Ihsan semasa sesi kuliah subuh. Penyegaran ilmu yang bertemakan maqasid syar'iyah dan norma baharu dalam pelaksanaan urusan pentadbiran, kehakiman dan perundangan syariah telah diperturunkan kepada semua para peserta. Yang pastinya, penggunaan maqasid syar'iyah perlulah diaplikasikan secara berperaturan dan berilmu tanpa pengabaian terhadap nas-nas Al-Quran dan juga sunnah. Kepentingan maqasid syar'iyah boleh dilihat dalam situasi pandemik yang melanda dunia kini. Disiplin ilmu ini boleh dimanfaatkan dalam usaha untuk membudayakan gerak kerja yang bersesuaian tanpa meminggirkan hak dan kepentingan awam. Sukacita dimaklumkan bahawa bermula tahun 2019, bahagian latihan JKSM telah memulakan siri pengajian tafaqquh berhubung maqasid syar'iyah kepada para pegawai, dan saya committed agar pengajian berkenaan akan diteruskan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Yang berhormat Menteri Yang Ma'arif, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sebentar tadi kita telah mendengar resolusi persidangan yang telah dizahirkan oleh Tuan Haji Nasir bin Abdul Aziz, Ketua Pendaftar JKSM. Resolusi-resolusi tersebut yang diantaranya menyentuh mengenai pengaplikasian maqasid syar'iyah secara berdisiplin dalam pembentukan undang-undang dan peraturan, penggunaan teknologi terkini dalam penyampaian perkhidmatan institusi kehakiman syariah, perkongsian kepakaran dan kemahiran di antara negara-negara Nusantara melalui siri-siri latihan industri dan usaha-usaha penyeragaman institusi kehakiman syariah melalui kesatuan fikiran dan kesepaduan tindakan. Di samping itu, gerakan ke arah pewujudan pengasingan kuasa di antara badan kehakiman dan perundangan syariah di Malaysia serta pewujudan Akta Mahkamah Syariah di wilayah-wilayah persekutuan boleh dijadikan model kepada 6 buah negeri yang belum menggubalnya. Begitu juga momentum terhadap usaha bagi peningkatan status hakim-hakim syar'i perlu diberikan perhatian serius. Justru, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bersama-sama melangkah ke hadapan, berganding bahu, saling dukung dan menyokong untuk mencapai matlamat yang murni tersebut. Begitu juga dengan cadangan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar satu platform khusus bagi Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura untuk berdiskusi, berdialog dan mencari kata sepakat berkenaan isu kehakiman dan perundangan syariah perlu digerakkan. Ini kerana banyak manfaat yang bakal diperolehi dan dinikmati oleh masyarakat jika kesatuan di peringkat jabatan dapat dicapai. Dan secara langsung, ia dapat mengelakkan berlakunya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan perintah mahkamah. Sebenarnya cadangan untuk mewujudkan forum atau sekretariat melibatkan negara-negara Nusantara ini telah dicadangkan semasa persidangan pertama pada tahun 2016 yang lalu. Pada ketika itu, telah dicadangkan agar sebuah Majlis Perundangan dan Kehakiman Syariah Nusantara, MPKSN, yang diletakkan di bawah Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam
Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura atau yang dikenali sebagai MABIMS diwujudkan. Cadangan bagi penubuhan ini kemudiannya telah dibentangkan di dalam Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan MABIMS pada 25 hingga 28 Oktober 2017 di Yogyakarta, Indonesia. Walau bagaimanapun, cadangan berkenaan telah tidak diperkenankan oleh mesyuarat MABIMS berkenaan. Rentetan itu, satu mesyuarat dalaman JKSM telah diadakan. Hasilnya mesyuarat tersebut memutuskan agar MPKSN diwujudkan secara kerjasama bilateral dengan negara-negara Nusantara. Dengan keputusan mesyuarat tersebut, JKSM committed dan sedang mempergiatkan usaha ke arah penubuhan MPKSN tersebut. Yang Berhormat Menteri Yang Ma'arif, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saking besarnya hasrat yang ingin dicapai, terutamanya dalam memartabatkan institusi kehakiman ini, maka saya ingin mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua agar sentiasa meningkatkan prestasi, bekerja dengan penuh komited dan beriltizam untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada agama, masyarakat dan negara. Perlu diinsafi bahawa dalam arus kemerosotan ekonomi dan kadar pengangguran yang semakin meningkat semenjak era COVID-19 ini, saya berharap kita semua dapat menghargai peluang kerjaya dan limpahan rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita semua. Dalam mencapai agenda bagi pemerkasaan juga, saya mengalu-alukan sekiranya terdapat di antara tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai kemahiran, kompetensi dan kepakaran yang tertentu untuk menawarkan diri dan terlibat secara langsung dengan mana-mana usaha bagi memartabatkan institusi kehakiman syariah tersebut. Tiada yang janggal dan pelik dengan niat kesukarelaan yang ditonjolkan tersebut. Malah sikap kesukarelaan ini adalah lebih baik kerana gerak kerja tersebut diminati oleh tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga segala urusan akan menjadi lebih lancar kerana dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berkompetensi dan mempunyai kemahiran yang khusus. Allah SWT menerusi ayat yang kedua suratul Mulk berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha berkuasa lagi maha pengampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersabda, Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Maksudnya, sesungguhnya Allah sangat menyukai jika seseorang daripada kamu jika melakukan kerja, maka dia bekerja dengan penuh ketekunan. Sehubungan dengan itu, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang menjadikan kematian dan kehidupan ini sebagai satu ujian untuk menilai prestasi hamba-Nya, maka tidak dapat tidak kita dituntut untuk berlaku amanah dan bertanggungjawab dengan setiap taklifan yang diberikan. Konsep untuk menjadi insan yang lebih baik dan memberikan yang terbaik bukan hanya terhad kepada perlumbaan sesama manusia, namun ia juga merangkumi pertandingan bagi mengupgrade diri sendiri supaya menjadi versi diri yang terbaik. Dalam konteks penjawat awam di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri dan Mahkamah Syariah Negeri yang menjadi tempat rujukan kepada masyarakat bagi menyelesaikan pertikaian, usaha untuk memberikan hikmat terbaik tidak akan berhasil sekiranya tiada konsep itqan, ketekunan, konsistensi dan kepatuhan kepada pemimpin.
Yang Berhormat Menteri Yang Ma'arif Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya dimaklumkan bahawa walaupun kita dihambat dengan urusan kerjaya dan berusaha untuk mengekalkan momentum sebagai agensi yang menduduki ranking pertama di antara kluster agensi-agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri bagi tahun 2019, namun pihak jabatan tidak pernah mengabaikan aspek kemanusiaan dan kebajikan para pegawainya. Pihak pengurusan JKSM sangat prihatin terutamanya dalam situasi terkini yang menunjukkan situasi pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Begitu juga saya mengambil kesempatan ini untuk menasihatkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar menjaga kesihatan dengan melakukan pemeriksaan kesihatan secara komprehensif. Ini kerana Perkhidmatan Awam Negara sememangnya menyediakan kemudahan pemeriksaan kesihatan secara percuma kepada para pegawai yang mencecah usia 40 tahun dan ke atas. Pemeriksaan ini adalah penting untuk mengetahui status kesihatan terkini, mencegah sebarang penularan penyakit ataupun merawat diri ketika masih di peringkat awal. Ini kerana statistik yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2020 melaporkan bahawa terdapat 5 penyebab kematian utama dan menjadi pembunuh senyap di seluruh dunia, iaitu penyakit jantung, strok, pneumonia, asma dan kanser. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan aset negara perlulah mengambil langkah awal dalam penjagaan kesihatan ini. Yang Berhormat Menteri Yang Ma'arif, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada akhirnya saya berharap agar hubungan baik di antara institusi kehakiman syariah Nusantara akan terus dipereratkan pada masa-masa akan datang. Begitu juga hasrat untuk mewujudkan satu platform bagi membincangkan isu-isu melibatkan sistem kehakiman dan perundangan syariah akan menjadi kenyataan. Di kesempatan ini juga, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih khususnya kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAWIP) yang telah memberikan sumbangan kewangan dalam penganjuran persidangan ini. Terima kasih. Ucapan jutaan terima kasih juga dirakamkan kepada seluruh warga kerja persidangan dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor dalam memastikan kelancaran persidangan yang berlangsung di Hotel Movenpick dan juga Hotel Pullman di Bangsa, Kuala Lumpur. Begitu juga ucapan terima kasih diucapkan kepada pelbagai pihak yang memberikan kerjasama padu seperti Pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Pejabat Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Bahagian Istiadat dan Urus Setia Antarabangsa, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Penerangan dan sebagainya. Tidak lupa juga kepada individu perseorangan yang telah menghulurkan sumbangan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Hanya Allah SWT sahaja yang dapat membalas jasa baik dan khidmat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir kalam, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan seluruh peserta yang menghadiri persidangan Kehakiman Syariah Nusantara 2020 kali ini. Dengan ini, izinkan saya mengakhiri bicara dengan 2 rangkap pantun. Maqasid syariah bukan gombalan, norma baru asas perbincangan. Jasa dan bakti tetap disimpan, 1000 purnama menjadi kenangan. Jika dikasih umur yang panjang, insya-Allah sampai bertemu lagi, amanah besar dibawa pulang. Moga resolusi menjadi realiti. Semoga kita bertemu lagi pada persidangan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Ma'arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i JKSM di atas ucapan alu-aluan itu tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, bagi menyampaikan ucapan perasmian penutup Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara bagi tahun 2020. Dengan penuh takzimnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang saya kasihi kedua moderator Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Yang berbahagia Datuk Haji Akbar bin Haji Samun, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Yang berhormat Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awan Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Dr. Haji Yasardin Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Amat Arif Tuan Alfian Yasrif bin Kuchik, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Republik Singapura, Yang Arif Tuan Datuk Hakim Rayuan Syariah JKSM, Yang Amat Arif Datuk Seri Datuk Tuan Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Mahkamah Syariah Negeri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya lafazkan Alhamdulillah dan merafak setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurnia serta izinnya pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama bertemu dengan Yang Amat Arif, tuan-tuan dan puan-puan, pegawai-pegawai syariah dalam majlis penutup Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020 ini. Saya mengambil kesempatan merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar kerana sudi untuk menjemput saya bagi menyempurnakan majlis ini. Sesungguhnya Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020 amat bermakna buat kita semua kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah sudi hadir untuk merasmikan persidangan ini pada hari semalam. Yang Amat Arif, Yang Arif, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wazifah dan tugas hakim merupakan tugas yang penting dan mulia.
penyelesaian pertikaian antara manusia dan memberikan keadilan kepada mereka adalah fungsi utama kehakiman dan mahkamah. Justru tugas hakim dan juga pegawai mahkamah adalah amat penting dan juga berat, di mana pemerintah hendaklah memberikan perhatian terhadap kesempurnaan tugas ini. Merujuk kepada kitab Tafsiratul Hukam oleh Ibn Farhun, jelas menunjukkan betapa teliti dan berhemahnya tugasan tersebut. Yang amat arif, yang arif, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penghayatan kepada maqasid syariah adalah amat penting dan pemilihan tema aplikasi maqasid syariah ke arah pembudayaan norma baru dalam sistem kehakiman dan perundangan syariah. Untuk persidangan ini amatlah tepat sekali. Maqasid syariah adalah objektif yang ingin dicapai oleh syarak dalam semua peringkat hukum, sama ada secara umum, khusus atau juz'i. Maqasid syariah perlu diambil kira ketika menentukan hukum sesuatu perkara baru, bagi memastikan hukum yang diputuskan tidak bercanggah dengan kehendak syariah. Dalam bidang kehakiman, dengan berpandukan kepada kaedah-kaedah dalam maqasid syariah, para hakim akan sentiasa berpandangan tajam dan jauh dalam menilai dan menimbang antara tahap-tahap kemaslahatan dan kemudaratan yang terhasil daripada sebarang tindakan dalam memutuskan sesuatu kes. Dengan pertimbangan tersebut, sudah barang tentu keputusan mahkamah akan sentiasa membawa kepada kemaslahatan dan memberikan kepentingan walaupun secara zahir dan dari pandangan singkat ia merugikan sesetengah pihak. Nilai-nilai yang ada dalam maqasid syariah adalah bertepatan dengan fitrah manusia yang mahukan kebaikan dan mengelak daripada keburukan. Elemen yang penting dalam maqasid syariah ialah memperolehi kebaikan dan mengelakkan kemudaratan, akan menatijahkan kesejahteraan, keamanan dan keharmonian. Seperti mana kata Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya yang masyhur, bagaimana dia mengungkapkan tentang dar'ul masalih, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dibahaskan satu persatu dalam hal tersebut. Yang amat arif, yang arif, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mengingatkan kepada seluruh ahli persidangan sekalian, juga diri saya, dan khususnya para hakim syar'i agar sentiasa peka dalam menjaga imej pribadi, saksiyah dan adabul qadi walau di mana sahaja kita berada. Para hakim syar'i disarankan untuk sentiasa berusaha memperkemaskan penguasaan ilmu alat dan perbahasan dalam kitab-kitab turas sesuai dan selayaknya dengan imej sebagai seorang hakim syar'i dalam perundangan Islam. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan pegawai syariah agar sentiasa perhatian serius berkaitan isu integriti serta menjauhkan diri daripada terlibat dengan sebarang penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan, khususnya melibatkan isu rasuah. Penyampaian perkhidmatan terbaik dan berkualiti oleh pegawai syariah, khususnya dalam konteks mahkamah syariah, adalah sangat perlu bagi memastikan keadilan dapat diberikan kepada semua pihak, malah memastikan semua proses dalam mencapai keadilan tersebut berjalan dengan telus, cekap dan efisien. Perkhidmatan legal klinik secara dalam talian online di Facebook yang dijalankan oleh JKSM adalah satu usaha yang amat baik dan patut diberi pujian. Mungkin boleh dikembangkan di media sosial Twitter yang lebih mesra real time. Wow faktor ini sudah pasti akan mengangkat imej kehakiman syariah di tanah air. Yang amat arif, yang arif, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harapan saya agar perubahan yang pantas, tepat dan proaktif
berkaitan kehakiman dan perundangan syariah dapat dirasai kesangnya oleh masyarakat di luar sana. Manfaatkanlah sistem elektronik dan saluran-saluran media agensi yang sedia ada dalam meningkatkan kualiti, produktiviti dan juga mutu perkhidmatan. Sebagai contoh, isu transgender, isu jenayah syariah, isu keruntuhan moral dan isu keruntuhan rumah tangga, Mahkamah Syariah bolehlah perlu untuk mencari jalan terbaik bagi menyelesaikan isu ini. Masalah-masalah ini mampu menjadi barah yang boleh merosakkan ke masyarakat kita dari dalam. Akhir kalam, saya berdoa kepada Allah, semoga persidangan pada kali ini dapat mengeratkan lagi silaturahim antara pegawai syariah seluruh Malaysia serta memperkukuhkan jalinan ukhuwah antara negara-negara Nusantara. Saya berharap resolusi-resolusi yang bernas dapat dicetuskan dan dipantau rapi agar demi memartabatkan lagi institusi kehakiman syariah di negara ini. InsyaAllah dengan kata-kata tersebut, saya dengan ini merasmikan persidangan kehakiman. Saya dengan ini merasmikan penutupan persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara tahun 2020, dan saya katakan kepada anda semua, siru ala barakatillah, waffaqakumullah, wasaddada khutakum, jazakumullahu khairal jaza, ma'as salamah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Menteri dipohon kekal berada di atas pentas. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, di atas ucapan perasmian penutup yang disampaikan tadi. Seterusnya dipersilakan Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i JKSM, bagi menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menerima cenderahati daripada penganjur. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dengan berakhirnya penyampaian cenderahati itu tadi, maka persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara 2020 telah pun melabuhkan tirainya. Semoga kita akan berjumpa lagi di persidangan yang akan datang. Dijemput Yang Berhormat Menteri dan Div-Div Kehormat untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.